Baik, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan PKPD di beberapa mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di Kuala Lumpur. Dan rakan tugas Firdaus Azim melakukan tinjauan di beberapa kawasan yang terlibat. Dan untuk perkembangan terkini, kita akan bersama dengan Firdaus. Firdaus, di mana anda berada sekarang? Bagaimana tinjauan setakat ini dilakukan? Apakah jumlah kenderaan berkurangan pada hari kedua ini? Adakah orang ramai juga semakin peka dengan SOP? Untuk hari pertama, bagaimana hari kedua ini, bagaimana situasinya? Adakah terdapat perbezaan berbanding semalam hari pertama? Baik, terima kasih Afizi. Seperti yang dimaklumkan, saya berada bersiaran secara langsung dari hadapan pekarangan Mentari Kot, merupakan antara salah satu daripada kawasan yang telah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Dan kalau tetapi PKPD di Mentari Kot ini bermula 1 Julai sehingga 14 Julai, tetapi berbalik kepada soalan asal Afizi, bagaimana pemerhatian. Jadi kita faham bahawa hari ini merupakan hari Ahad. Jadi pemerhatian saya daripada tempat kerja daripada studio tadi ke sini, kita lihat jumlah kenderaan tidak banyak kerana hari ini hari Ahad, tidak ada ramai orang bekerja, tetapi kita dapat lihat sekatan jalan raya juga beroperasi seperti biasa, malah diperketatkan. Malah kalau saya tengok, sempat saya perhatikan bahawa pasukan polis agak teliti dalam meneliti pergerakan antara mereka yang melalui kawasan SJR tersebut. Tetapi ingin saya kongsikan di sini, di hadapan Mentari Kot ini, seperti yang dilaporkan beberapa media beberapa hari lepas, bahawa ini merupakan antara kawasan yang dengan kepadatan tertinggi. Dan apa yang menariknya, ini mungkin merupakan tempat yang secara pertama kali dilakukan oleh usaha sama Kerajaan Negeri Selangor, bahawa vaksinasi terus kepada penduduk di kawasan ini, Mentari Kot ini, boleh dilakukan di dalam kawasan ini. Tetapi kita mengambil maklum bahawa di dalam kawasan ini terdapat hampir 17,000 penduduk dengan sekitar 3,469 unit. Tetapi untuk mendapatkan penjelasan lanjut, saya cukup bertuah kerana sempat bersama dengan Pegawai Daerah Petaling, Datuk Johari Anwar, yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling. Datuk, pertamanya terima kasih banyak atas masa Datuk bersama kami Astro Awani. Pertama soalan saya, Datuk. Media sebelum ini melaporkan memetik Datuk sebagai kata hari ini boleh bermula pemberian vaksin. Bagaimana situasi sekarang, Datuk? Situasinya untuk pemberian vaksin ini telah kita tunda ke hari esok, memandangkan saringan yang dibuat oleh PKD Petaling masih lagi belum selesai. Setakat ini Pejabat Kesihatan Daerah Petaling hanya dapat menyelesaikan untuk 4 blok, blok A, B, C dan D, melibatkan lebih kurang 5,177 orang. Jadi bakinya akan dibuat saringan pada hari ini, iaitu melibatkan blok E, F dan G, dan kita jangkakan semuanya akan dapat dibuat saringan pada hari ini dan kita akan mulakan proses pemvaksinan esok. Okey. Datuk, adakah sebarang kesukaran untuk, sebab kita sebelum ini ada macam-macam cerita pasal Mentari Kot, ada yang kata walaupun telah disahkan oleh polis tidak ada cubaan lari, tetapi kita sedia maklum selain daripada penduduk tempatan, ada juga warga asing yang bekerja sini. Bagaimanakah proses sarangan itu? Mengambil kira semua ke macam mana, Datuk? Ya, kita akan mengambil kira semua yang tinggal di dalam kawasan Mentari Kot ni, semuanya akan disaring, yang terdiri daripada mereka yang negatif. Semuanya akan disaring, kecuali yang mereka yang positif ni akan diasingkan. Selain daripada itu, sama ada mereka ini disaring ataupun yang tidak disaring dan tidak bergejala, semuanya akan menerima vaksin pada esok hari. Okay. Datuk, ini seperti yang kita sedia maklum tumpuan kenapa kami media kat sini, kerana seperti yang Datuk sebutkan, ini mungkin boleh jadi projek perintis di mana pemberian vaksin secara terus dilakukan. Bagaimanakah, kenapa keputusan ini dilakukan dan bagaimanakah kerjasama dengan KKL, sebab difahamkan mungkin PPV akan masuk ke dalam ini. Bagaimanakah ini dibincangkan, akhirnya keputusan itu disepakati bersama, Datuk? Keputusan ini sebenarnya telah diambil melalui mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bersama dengan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Jadi melalui perbincangan bersama dengan pihak KKM, iaitu melalui JKNS dan pihak Kerajaan Negeri, kita telah bersetuju kaedah yang lebih berkesan untuk kita menurunkan lagi kadar kes jangkitan COVID dan meningkatkan herd immunity ini adalah melalui kita mempercepatkan proses pemvaksinan, dan kita ambil peluang dengan mengadakan PKPD di dalam kawasan ini. Sudah tentu kita dapat satunya menyaring seberapa ramai yang mungkin untuk mengenal pasti mereka yang positif, dan kemudiannya yang paling tepat adalah untuk kita memberikan vaksin kepada semua penduduk dalam kawasan Mentari Kot ini. Baik, soalan terakhir saya, Datuk, sekiranya berjaya
projek perintis ini berjaya, apakah mungkin kita dapat lihat PKPD lain juga diberikan peluang yang sama dalam tempoh seberapa lama, Datuk? Ini bergantung kepada keputusan kerajaan negeri dan juga pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor bagaimanakah model yang akan dilaksanakan. Tetapi saya kira pilot projek di Mentari Court ini, PKPD Mentari Court ini, sekiranya ia berjaya, ia merupakan satu model yang boleh kita laksanakan di PKPD yang lain pada masa hadapan. Datuk, saya ucapkan terima kasih banyak atas masa dan penjelasan Datuk mengenai projek perintis pemberian vaksin secara terus di PKPD. Terima kasih sekali lagi banyak, Datuk. Okey, itu adalah Datuk Johari Anwar yang merupakan pegawai daerah Petaling, juga merangkap pengurusan jawatan kuasa bencana Petaling yang baru menerangkan kita tentang mengapa disepakati bahawa pemberian secara terus vaksin dan sebagainya. Hafizi. Firdaus, sedikit pertanyaan dan juga persoalan yang timbul. Pemberian vaksin di Mentari Court itu, bagaimana prosesnya dilaksanakan? Adakah rumah ke rumah, adakah satu tempat ataupun reruai booth itu diwujudkan di satu kawasan untuk diberikan vaksin dan penduduk turun untuk mengambil vaksin, atau bagaimana, Firdaus? Sempat bertanya? Okey, saya tak sebab sebenarnya Datuk baru saja meninggalkan, tetapi berdasarkan laporan media sebelum ini akan ada PPV bergerak ataupun mobile. Itu antara cadangan pertama yang telah dilakukan. Jadi kita menjangkakan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meluluskan serta di bawah program PIK bahawa akan ada PPV bergerak yang mungkin berupa bas ataupun van. Sebab sebelum ini kalau kita ingat laporan saya di PPV Balai Raya di Kampung Ampang Indah, mereka ada bas juga di luar disediakan untuk memudahkan proses pemberian vaksin dan sebagainya. Itu mungkin akan dilakukan, Fizi. Okey, Firdaus, selain itu, isu berkaitan dengan PKPD di Lembah Kelang ini, pelaksanaannya pada hari pertama mengundang beberapa persoalan, terutama berkaitan dengan SOP yang dikatakan berbeza antara PKPD Kuala Lumpur dan juga Selangor. Boleh Firdaus terangkan apa perbezaan SOP itu sehingga menimbulkan kekeliruan orang ramai semalam? Okey, ini semalam kita sedia maklum bahawa di bawah satu pengumuman yang sama oleh Menteri Kanan Keselamatan ataupun Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob akan ada PKPD di Lembah Kelang meliputi Selangor serta Kuala Lumpur. Di Selangor kita sebut sebagai PKPD Mukim-Mukim. Maksudnya sebagai contoh kawasan saya PKPD di Mukim Sepang. Di dalam Sepang ada terdapat 3 mukim dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan Kuala Lumpur, ia merujuk kepada lokaliti ataupun kawasan perumahan. Ini salah satu contoh yang boleh saya gunakan sebagai PKPD lokaliti di mana ia di mana penduduk di kawasan ini lockdown, tidak boleh keluar dan sebagainya. Jadi tetapi apabila disebut sebagai PKPD, maka orang ramai timbul kekeliruan bahawa ia mungkin yang sama. Kenapa orang bangkitkan perkara ini? Pertamanya ialah mengenai isunya ialah mengenai pemberian vaksin. Di mana kalau boleh saya memetik apa yang telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan semalam sewaktu sidang khas bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul, yang mana beliau mengatakan sebab ada media bertanya adakah mereka yang di dalam kawasan PKPD dibenarkan untuk mengambil vaksin. Yang mana kalau memetik apa yang Menteri Kanan sebutkan semalam, mereka yang tinggal di kawasan PKPD dibenarkan untuk mengambil selagi provided ada tarikh temu janji yang mana perlu disertakan sama ada surat ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Dan pada sebelah petangnya kemudiannya media juga bertanyakan kepada Menteri Koordinator Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan YB Khairi Jamaluddin, yang mana beliau mengatakan bahawa sepatutnya polis membenarkan walaupun mereka tinggal di kawasan PKPD perlu dibenarkan. Tetapi untuk lebih memahami, saya nak membawa penonton untuk mendengar sendiri apa telah diperkatakan oleh YB Khairi semalam. Saya minta supaya polis memberi laluan kepada mereka untuk keluar, sebab memang jelas dalam peraturan PKPD urusan vaksinasi dibenarkan. Jadi mereka boleh keluar daripada kawasan tersebut. Kalau kawasan dia ada fence dan sebagainya, baik. Ya, tapi mesti ada tempat pos kawalan dia, bukan semua dikepung. So you go to the post and ask to keluar lah. Baik, mengapa kekeliruan ini timbul? Kerana juga laporan yang media laporkan semalam apabila memetik Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Abu Hassan sebagai berkata, mereka yang tinggal di kawasan PKPD seperti yang saya tunjukkan contoh di belakang ini tidak dibenarkan meninggalkan kawasan ini. Sekiranya ada temu janji, maka mereka berkemungkinan sebab
Azmi, Ketua Polis Kuala Lumpur bercakap memberitahu media bahawa masih di dalam perbincangan dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa perlu diberi vaksinasi secara terus di dalam kawasan yang dikenakan oleh PKPD lokaliti. Seperti sebagai contoh, semalam saya pergi ke Flat Sri Sabah, PPR, air panas dan sebagainya. Tetapi juga saya ada juga penduduk di salah satu lokaliti yang dikenakan PKPD, iaitu di PKPD Taman Koperasi Polis Fasa 1. Kalau tak salah saya berkatakan, beliau turun ke bawah, pergi ke Pondok Kawalan, bertanya adakah mereka yang di dalam kawasan PKPD lokaliti itu dibenarkan untuk keluar. Pegawai polis di situ mengatakan boleh. Jadi ada perbezaan-perbezaan tertentu. Sebagai contoh, Fleksi Sabah semalam kata tak boleh. Jadi inilah yang perlu dijelaskan dengan nyata bagi memastikan bahawa penduduk yang tinggal di PKPD yang dikategorikan sebagai lokaliti khususnya di Kuala Lumpur boleh dibenarkan ataupun tidak, Fizi. Dan isu terakhir yang berbangkit semalam adalah berkaitan dengan pemasangan kawat duri di tangga-tangga perumahan yang dikenakan PKPD. Adakah isu ini masih lagi berbangkit untuk hari kedua, Firdaus? Okey, semalam kalau boleh saya kita imbas kembali di mana salah satu PKPD lokaliti iaitu di PPR Kampung Air Panas, kalau tak salah saya, terdapat laluan-laluan yang telah dipasang kawat besi dan sebagainya, dan perkara ini telah menimbulkan tanda tanya serta perasaan tidak puas hati, terutamanya di kalangan bagi golongan profesional, arkitek dan sebagainya. Saya sempat melihat beberapa catatan yang mengatakan bahawa sekiranya laluan kecemasan ataupun tangga itu dihalang dengan kawat berduri, bagaimana sekiranya terjadi kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya, itu boleh memberikan risiko serta membahayakan nyawa penduduk di kawasan tersebut. Dan selepas itulah perkara itu, kita dapat lihat bahawa ada kenyataan-kenyataan yang bercanggah daripada kawasan polis di kawasan yang menjaga kawasan itu, yang mengatakan keputusan itu telah disepakati dalam mesyuarat bersama pihak bomba dan sebagainya. Tetapi pihak bomba pula telah menafikan, yang mengatakan bahawa itu jelas menyalahi undang-undang ataupun akta yang melibatkan tentang keselamatan di dalam kawasan yang orang kata high rise ataupun berkepadatan tinggi serta high rise, saya lupa apa termanya. Tetapi untuk hari ini kita percaya bahawa perkara itu telah diputuskan bahawa tidak boleh dikenakan dipasang kawat besi di kawasan laluan-laluan, terutamanya yang melibatkan kawasan tangga ataupun laluan kecemasan, Hafiz. Okey, baik. Terima kasih Firdaus Azil atas perkongsian laporan daripada kawasan PKPD Taman Mentari Court yang dikenakan PKPD di Lembah Kelang juga Selangor itu sendiri.